Alhamdulillah, preparation kami menyiapkanlah konten-konten untuk ke-8 tajuk yang mana agak banyak. Tapi kami cuba untuk membuat yang terbaik lah untuk mempersembahkan tajuk-tajuk tersebut. Dan juga cabaran yang kami hadapi ketika kita menyelesaikan tugasan ini adalah banyak sudut masa. Sebab apa kita diberi masa 1 minggu sahaja untuk kita cari dalil buat konten yang terbaik untuk 8 tajuk ini. Dan juga kesediaan tu memang kena kuat lah kita kata kan. Jadi mungkin ada harapan ke kan? Harapan saya, doakan kami dapat buat yang terbaik dan urusan dakwah kami membawa manfaat kepada semua yang mendengar dan melihat, insya-Allah. Jangan lupa saksikan saya di DMY Hana Dan saya DMY Adlin di pentas separuh akhir Akademi Dai Muda Yatim 2023. Nantikan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan di rumah masih setia bersama kami dalam Akademi Dai Muda Yatim 2023 pentas separuh akhir. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah habis 4 regu. Jadi tinggal 1 saja lagi, iaitu bersama saya DMY Adlin. Ya, saya. Dan DMY Hana. Ya, saya. Dua-dua orang ni orang utara. Jadi saya pun tiba-tiba rasa nak cakap utara pula dah. Okey. Jadi tanpa membuang masa tuan-tuan dan puan-puan, kita persilakan DMY Adlin dan DMY Hana untuk pilih nombor yang berbaki, iaitu nombor 3, 5, 6 dan 7. Silakan Adlin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memilih nombor 5. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk perbincangan berbunyi masyarakat sejahtera, memudahkan bukan menyusahkan. Masyarakat sejahtera, memudahkan bukan menyusahkan. Dipersilakan. Itu dia tajuknya, masyarakat sejahtera, memudahkan bukan menyusahkan ya. Jadi kita sama-sama saksikan pentas daripada DMY Adlin dan DMY Hana. Dipersilakan. Sekacip pinang tanda persila. Sudah dihulur tepak warisan. Sidih di kapur julang pusaka. Ayuh teman, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat tuan-tuan yang dimuliakan yang berada di rumah. Hari ini kita akan bincangkan bersama-sama dengan Hana berkaitan dengan tajuk masyarakat sejahtera, memudahkan bukan menyusahkan. Tuan-tuan, apa itu masyarakat sejahtera? Masyarakat sejahtera yang perlu kita fahami adalah masyarakat yang baik, harmoni, dapat hidup dengan aman tenteram dan tidak menyusahkan. Jadi, dalam satu aspek masyarakat sejahtera ini iaitu memudahkan dan tidak menyusahkan. Saya bagi contoh dalam sudut urusan yang perkahwinan. Yang pertama, masyarakat perlu untuk memudahkan anak-anak berkahwin. Kita setuju yang mak ayah memang sememangnya nak memudahkan anak-anak mereka untuk berkahwin. Tapi kadang-kadang kita lupa bahawa kita terkongkong dengan adat-adat yang menyusahkan. Memang kita dalam masyarakat Melayu ni ada adat berkaitan dengan hantaran dan sebagainya. Dan kadang-kadang dalam isu semasa pada hari ini, hantaran itu diletakkan dengan harga yang tidak munasabah. Contohnya, seseorang perempuan itu memiliki sijil degree ijazah sarjana contohnya, memerlukan hantaran RM15,000 ataupun RM20,000 yang mana ia menyusahkan ibu bapa dan pengantin untuk melaksanakan perkahwinan. Yang mana perkahwinan itu bukanlah untuk suka-suka tapi untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, mawaddah dan menjadi jalan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Allah tidak menghendaki kamu untuk menanggung kesukaran. Jadi dalam urusan perkahwinan, ibu-ibu, ayah-ayah, mudahkanlah urusan anak-anak untuk berkahwin dan letakkanlah hantaran ataupun mahar yang munasabah yang mana kita nak memudahkan anak-anak untuk berkahwin, bukan untuk menyusahkan Hana. Betul tu DMY Adlin. Kalau kita tengok tadi Adlin cakap tentang masyarakat. Maksud masyarakat sejahtera itulah masyarakat yang hidup dalam keadaan yang aman, harmoni, damai dan sebagainya. Jadi kalau kita ni tak hidup dalam masyarakat harmoni, sudah tentu pasti menyusahkan, betul? Betul. Jadi salah satu aspek yang ditekankan oleh Adlin
antara aspek yang kalau kita duduk hidup dalam masyarakat ni, maksudnya dia akan memudahkan aspek perkahwinan. Dan saya nak bawa juga satu contoh aspek dari sudut muamalat, perniagaan. Kalau kita tengok hidup dalam kehidupan kita masyarakat ni, mestilah hidup dalam sosial kan. Betul. Contoh kalau perniagaan ni, kalau kita hidup dalam masyarakat harmoni ni, kita pergi kedai Adlin. Pergi kedai, kita perniaga jual buah oren. RM-nya RM20. Tapi disebabkan kita ada elemen kesejahteraan tu sendiri, ada keharmonian, yang ringan, yang berat boleh jadi yang ringan, yang nilainya tinggi boleh jadi nilai yang rendah. Contoh macam buah oren tadi RM20, kita pun ada masyarakat sejahtera tu kita akan kata, Kak, saya nak RM18, Kak, boleh ke buah oren ni? Disebabkan ada elemen keharmonian dekat situ, perpaduan dekat situ, maka kakak pun akan bagilah. Kadang-kadang peniaga akan cakap, bolehlah dek, RM18. Kat situlah kita nampak bahawa wujudnya elemen kesejahteraan dalam sebuah masyarakat. Dan dia akan memudahkan kita, mungkin para pembeli ni yang mana kekurangan duit. Jadi bila mana ada masyarakat sejahtera ni, elemen kesejahteraan dalam masyarakat ni dia membantulah dari sudut situ. Daripada berat, kita ringankan. Macam tadilah yang saya cakap. Mungkin ada penambahan lagi berkaitan dengan masyarakat sejahtera ni? Betul Hana. Ya. Suka untuk saya tambah, bukan sekadar dalam perkahwinan ataupun muamalat yang perlu kita mudahkan. Tapi dalam urusan kehidupan kita seharian juga. Contohnya, bila mana kita melihat satu kemalangan atau musibah, adakah kita perlu bertanya kepada yang ditimpa musibah, perlu ke saya tolong? Tidak. Tapi kita akan terus menerpa kepada orang yang ditimpa musibah, saya akan bantu anda. Dan kita tak akan tanya dia, awak bangsa apa, awak agama apa. Dan itulah yang dikira sebagai masyarakat yang memudahkan, bukan menyusahkan. Sebab itu, dalam kehidupan masyarakat kita, dengan jiran tetangga kita, mereka apabila ditimpa musibah, berlaku kematian, kita secara sukarela memudahkan urusan mereka, bukan untuk memudahkan. Sebab itulah Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah kata apa? Allah kata tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perkara-perkara yang jahat dan sesat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, itu antara salah satunya menolong muafakat, membawa berkat. Ya, betul tu Adin. Kalau kita tengok kan, tadi Ali sentuh tentang aspek-aspek yang dimudahkan bila mana kita ada masyarakat sejahtera ni. Tapi saya nak sentuhkan juga lah tentang cara bagaimana kita mewujudkan kesejahteraan ni. Mungkin kalau kita tengok tentang masyarakat ni, orang akan pandang pemimpin yang perlu mainkan peranan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok sekarang ni, sebenarnya banyak sangat pihak dah memainkan peranan menjadi medium dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Contohnya kalau kita tengok Masjid Al-Bushra dekat Kedah, Betul. kampung saya. Kat situ kita akan nampak bahawa Masjid Al-Bushra ni menjadi one stop center. Kat situ dia menjadi medium untuk melahirkan masyarakat sejahtera. Bagaimana? Kalau kita tengok dekat masjid, kita dapat solat dekat situ. Kalau nak pergi Masjid Al-Bushra, nak makan nasi Arab, Adlin, tuan-tuan dan puan-puan, pergilah Masjid Al-Bushra, ada nasi Arab dekat situ. Western pun ada. Kalau kita tengoklah kan, Masjid Al-Bushra ni, dia baru bina satu spa untuk muslimat kat Masya situ. Allah. Masya Allah kan, Lin kan, nampak? Kat situ pun kita boleh jadi, tak perlu pergi banyak sangat tempat, pergi je tempat masjid tu, kat situ semua dapat. Sambil makan, sambil kita tinggal kereta untuk basuh. Kat situ nampak tak bahawa kat situlah kita akan dapat mewujudkan satu kesejahteraan dalam masyarakat. Sebab apa? Sebab daripada kita tak kenal, dalam kita bermuamalah dekat dalam perniagaan, mungkin dekat one stop center tu, kita sama-sama dapat kenal, mengenali antara satu sama lain. Dan masjid dekat situ sendiri menunjukkan bahawa dia memudahkan masyarakat. Bukan sahaja masjid tersebut memberi peluang kepada orang Islam sahaja, tapi orang bukan Muslim pun, orang bukan Islam pun boleh turut serta dekat situ. Betul tak, Hana? Adlin? Betul. Dan suka untuk saya tambah, kalau kita tengok dalam aspek pentadbiran di Malaysia, banyak perkara yang kerajaan telah buat telah memudahkan umat Islam, khususnya dalam beberapa aspek perkara. Antaranya saya boleh petik adalah berkaitan dengan zakat. Bagaimana kita dapat melihat institusi zakat pada hari ini sangat memudahkan kerja masyarakat Malaysia yang ingin mengeluarkan zakat dan menerima zakat. Kita ada sistem untuk membayar zakat yang mana telah diurus takbir dengan begitu cemerlang oleh jawatan kuasa zakat di negeri-negeri yang ada di Malaysia ini. Kita boleh bayar zakat di mana saja kita berada, dalam kereta, kedai makan, dan sebelum tidur pun kita boleh bayar zakat yang mana dibuat dalam melalui sistem yang telah dibuat secara atas talian. Bukankah itu telah memudahkan dan itu tidak menyusahkan kita untuk beribadah kepada Allah melalui hasil zakat yang ingin kita keluarkan?
Ya, betul tu Dek Muhammad Adin. Kalau saya boleh rumuskanlah daripada perbincangan kita tentang masyarakat sejahtera ni memudahkan, bukannya menyusahkan. Kita boleh dapat bahawa bersemput tentang masyarakat ni bukan sahaja pihak atasan yang perlu memainkan peranan, tetapi semua pihak memainkan peranan. Diri kita sendiri, siapa lagi? Keluarga, masyarakat, golongan pendidik dan sebagainya perlu ada peranan, sama-sama saling lengkap melengkapi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera itu. Jadi mungkin Adlin boleh rumuskan lagi sikit. Betul lah Hana. Jadi saya suka untuk saya rumuskan juga, bila mana kita mendapat kemudahan, maka kita akan bahagia. Begitu juga bila kita memudahkan urusan lain, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya DMY Adlin. Dan saya DMY Hana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi diskusi daripada DM Hana dan DM Adlin dengan tajuk apa tadi? Masyarakat sejahtera? Memudahkan bukan menyusahkan. Maksudnya kita ada banyaklah aspek yang kita kena lihat, betul? Betul. Betul. Jadi tanpa membuang masa lagi tuan-tuan dan puan-puan, saya persilakan Al-Fadhil Ustaz Zarifi untuk memberi sedikit ulasan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi DMY Hana dan DMY Adlin. Saya nak tanya betul-betul. Topik yang terpilih tadi ni, adakah topik yang rasa selesa ataupun tak jangka langsung? Dalam prioriti tu letak nombor 4, nombor 5? Kalau saya hujung-hujung sikit lah. Hujung. Saya Hana? pun sama. Ya, kerana saya dapat melihat daripada persembahan kalian berdua, nampak seperti kurang selesa. Tapi tak apa, itu satu pengalaman yang sangat baik sebagai kita sebagai penceramah. Kadang-kala kita berdepan dengan situasi luar jangka ataupun mungkin soalan-soalan dari audien yang luar jangka. Tapi yang bagusnya ialah saudara berdua sudah ada kita sebut sebagai panduan-panduan umum yang kita nak ketengahkan. Baik, saya tertarik apa yang DMY Adlin sebut tadi. Bagaimana contoh sistem pengurusan zakat di Malaysia. Dipermudahkan, contoh nak mohon zakat, sudah tidak birokrasi kan. Kemudian sebagai contoh kalau di Mawib, agihannya pula ada skuad jejak asnaf sebagai contoh. Jadi ini sebagai satu contoh-contoh yang kita nak ketengahkan kepada penonton. Baik, cumanya Adlin kena hati-hati ya. Adlin menelan huruf. Sebab apa telan huruf? Sebab kita terlampau banyak sangat yang kita nak sebut. Persembahan kita, nanti ceramah di luar nanti, kita tak perlu bercakap semua perkara. Mungkin kita boleh pilih 3 perkara saja, tetapi 3 perkara tu betul-betul berkesan. Pertama. Dan yang kedua, saya nak cadangkan juga kepada Hana dan juga Adlin, pada masa depan, otak kita ni mesra dengan digit, mesra dengan nombor. Jadi alangkah baiknya kalau kalian berdua sebelum berceramah tadi sebut, okey, kami nak bercakap 3 perkara. Jadi penonton di bawah ni dah boleh tangkap dah. Okey, dalam persoalan 3 minit ni kita nak belajar 3 perkara. Ala kulli hal, Hana dan Adlin, kami ucapkan selamat mewujud jaya. Terima kasih Ustaz Zarifi. Mungkin Ustaz atau ada sedikit tambahan? Baik, terima kasih. Pertama sekali tahniah diucapkan kepada kedua-dua, Adlin, DMY Adlin dan Hana. Saya nampak dari sudut keseluruhan lah, dari sudut kebolehan kedua-duanya dalam melontarkan pendirian. Sebenarnya kedua-duanya ada pendirian dan ada kebolehan masing-masing. Sebab kata Ustaz Zarifi tadi, sebab tajuk tu di hujung-hujung. Jadi mungkin persiapannya agak tidak begitu mantap daripada pilihan yang utama kan. Jadi apabila kita meletakkan tentang adabul ikhtilaf menjadi asas kepada 3 tadi, iaitu hikmah, mau'izatul hasanah dan mujadalah hasanah. Tajuk ni iaitu berkaitan dengan masyarakat sejahtera, memudahkan dan bukan menyusahkan. Ada 2 kontra, mudah dan susah. Jadi kalau dapat bawakan 2 tajuk, macam mana kita nak menampilkan mujadalah tadi. Ada yang berkata tentang susah, ada yang kata tentang mudah. Jadi saya mengucapkan tahniah kerana permulaan yang bagus, kerana dengan sapaan yang baik, walaupun agak sakit tadi macam agak tak serasi, tapi fakta-fakta nasihat sangat baik, istiqamah, dan saya rasa yakin, walaupun kata Ustaz Zarifi tadi banyak benda nak lontar, tapi sebenarnya kalau gunakan gaya dengan poin-poin tadi,
dia akan sampai kepada kita dan saya rasa kamu adalah pasangan yang bagus untuk diteruskan dan saya harap next level ataupun di pentas akhir insya-Allah semoga berjaya dan jadi dai muda Yadim yang terbaik. Bitaufiq wan najah. Assalamualaikum. Jazakumullah Waalaikumsalam khairan warahmatullahi jazak.